Ya, so dibeli oleh Rin tu yang membawa pergi ke London, jadi that's why dia juga dikenali sebagai Papyrus Rin, ya. Tapi sebenarnya adalah yang ditulis oleh Ahmad ini, ya, atau Ahmes ini, dan kita boleh disimpan di London, ya. So anda boleh jumpa juga lah di sini, ya, bagaimana penyelesaian kuadratik itu diselesaikan, dan juga peringkat kubik, ya, kat sini. Kemudian seterusnya kita pergi kepada Greek, ya, pada 300 sebelum Masihi hingga 100 Masihi. So dia telah berpindah kepada tahap sinkopatik, ya. Sinkopatik tadi kalau kita recall balik, tadi retorik hanya lisan, sinkopatik telah dipindahkan kepada peringkat penggunaan ayat, ya. So masalah ajabat itu dipindahkan secara penyataan ayat, ya. Dan pada masa itu di Greek lebih menumpukan kepada ajaban struktur geometri, ya. Jadi contoh penggunaan di Greek adalah kita boleh jumpai dalam Diophantus, ya, tahun 250 sebelum Masihi. Dia telah memperkenalkan beberapa simbol, ya. Jadi that's why juga dia dikenali sebagai bapa ajaban klasik, ya. So kalau kita lihat nama Diophantus itu ditulis dalam perkataan Greek dia adalah ini delta, ya, capital D, delta, iota, ya, omega, phi, ya, dan alpha, ya. So di tau, ya, omega dan sigma, ya. So that's Diophantus lah, ya, untuk bapa ajaban klasik itu. Dan dia telah menulis buku Arithmetica secara perkataan, ya. So itu kita katakan sebagai tahap sinkopatik, ya, dalam ajaban Greek, ya. So ini adalah contoh buku matematika. Ada Arithmetica itu ada beberapa edisi, ya. So yang ini yang diterjemahkan oleh dalam bahasa Latin, ya, oleh Maziriak ini. Kemudian juga kita dapati tahap sinkopatik di tamadun Cina, ya. Kita boleh jumpai contohnya dalam buku matematik inilah, ya, 9 bab seni matematik. So dalam bab 8 buku itu membincangkan persamaan 4, ya, dan dia membincangkan pelbagai komponen matematik itu. Untuk bab 8 membincangkan mengenai aljabar, ya, mengenai 4 persamaan dengan 5 anu, ya. So dalam buku Chiu Chiang Xuan Shu tu, ya. So dalam buku Chiang Xuan Shu tu dia ditulis di atas kepingan buluh, ya. So dan kepingan buluh tu, so yang panjang dia 7,000 karakter dan dijumpai tahun 1983, ya. Ketika itu mereka nak buat highway di Hubei dan mereka telah mengorek kubur-kubur lama tu dan berjumpa dengan kepingan-kepingan buluh ini, ya. Kemudian di India juga masih lagi tahap sinkopatik 100 sebelum Masihi hingga 500 Masihi. Di situ melibatkan penggunaan angka, dan angka-angka India itu telah dipindahkan kepada angka Arab, ya. So Arab menggunakan angka yang diterjemah daripada angka India dan terusnya dipindahkan pada angka moden sekarang guna, ya. So dalam buku misalnya yang dijumpai dalam kepingan batu di Pakistan, so dia telah dapat menyelesaikan persamaan hingga peringkat kedua, ya. So ini misalnya contoh yang dijumpai di Peshawar ini, dan ditulis dalam bahasa Sanskrit, ya. Okey, kemudian kita pindah pada 600 Masihi hingga 1500 Masihi, masih lagi tahap sinkopatik, ya, dalam Arab, ya, di tamadun Arab. So mereka telah memperbaiki angka-angka India tu dan diimport yang kita gunakan angka sekarang ni lah, ya. Satu yang kita guna sekarang itu dia merupakan angka dan diperbaiki oleh orang Arab yang diambil daripada orang India tu, ya, di Peshawar tu. Dan buku dan ajaban itu diambil asalnya daripada tamadun Arab itu diambil daripada sebuah buku, ya. Di buku itulah datangnya perkataan aljabar, ya. So buku tersebut bernama Alkitab Mukhtasar fi Hisab Aljabar wa Muqabalah. Ini nama buku. Asalnya timbulnya perkataan aljabar itu daripada kitab Mukhtasar fi Hisab Jabar wa Muqabalah. Apa maksud dia ni? Kitab dia adalah buku, Mukhtasar adalah berkaitan, ya. So kitab itu, Mukhtasar itu sebagai panduan, fi itu untuk, hisab itu untuk kita menghitung aljabar, wa itu adalah dan muqabalah. Maksud dia asal buku tersebut adalah yang ditulis sebagai panduan untuk kita menghitung aljabar
dan muqabalah. So kita kena buat dua-dua ni sekali, ajabar wa muqabalah. So biasanya lah kalau kita nama kita panjang, kita akan simplify ya. So jadi ajabar wa muqabalah sekarang ni dah simplify kan, dipermudahkan kepada hanya ajabar. Tapi sebenarnya kita buat ajabar dan muqabalah sekali ya. Proses dia serentak melakukan ajabar dan muqabalah. So buku kitab Mutasahisah Muqabalah ini ditulis oleh Abu Musa Al-Khawazmi ya, Abu Musa Ja'far Al-Khawazmi, dan buku ini telah dijadikan sebagai buku teks sehingga kurun yang ke-16. So lama buku teks sampai di Eropah tu sampai kurun ke-16, dan selepas kurun ke-16 itulah baru dipindahkan kepada struktur ajabar tu ya, selepas kurun yang ke-16 ini. So apa dia buku hisab ajabar muqabalah ini ya. So ajabar ada dua perkataan kat situ. Ajabar bermaksud tadi kita dah lihat adalah menambah satu ungkapan yang sama pada kedua-dua belah persamaan. Itu satu proses ya, proses menambah satu ungkapan. Jadi kalau you tambah sebelah kiri persamaan, di sebelah kanan pun you perlu tambah juga ungkapan tersebut yang sama. Itu maksud dia proses ajabar. Ya. Manakala muqabalah mempermudahkan atau mengimbangkan persamaan. So selepas kita menambah persamaan tersebut, ungkapan tersebut di kedua-dua belah persamaan, kita perlu permudahkan ataupun perlu kita imbangkan persamaan tersebut. So itu nama dia muqabalah. So that's why kita perlu lakukan kedua-dua proses ni bersama-sama, ajabar dan muqabalah. Itu sebenarnya. So apa yang kita belajar ajabar itu adalah sebenarnya adalah menambah ungkapan dan kita mempermudahkan ataupun kita imbangkan. Ya? Jadi buku itu ditulis memberi panduan lah apakah proses penyelesaian bagi suatu persamaan ajabar. Jadi untuk penyelesaian suatu persamaan ajabar, kita perlu lakukan proses menambah ungkapan dan proses mengimbangkan persamaan. Ini contohnya. So dalam peringkat tamadun Arab dahulu, dia ditulis dalam bentuk perkataan ya, bukan dalam bentuk simbol sekarang ni lah. So dalam buku tersebut dituliskan AHA 110-nya pertambahkan perluasan kuasa akan samalah. Ada maksud dia. So saya tak berikan kat sini, tapi diterjemahkan. Jadi kalau kita tulis dalam bentuk moden, akan menjadi persamaan seperti inilah. 110 tambah 2x kuasa 2 sama dengan 22x tolak 54. Itu persamaan asal dia. Seterusnya kita akan lakukan proses ajabar. Misalnya kita nak tambahkan 54. So tambah sebanyak sama kedua-dua belah persamaan. So kalau kita tambah 54 di sebelah kiri dan sebelah kanan itu, kita telah melakukan proses ajabar tersebut. Seterusnya kita akan lakukan proses muqabalah. Proses mengimbangkan persamaan tersebut. Jadi apa yang kita nak imbangkan, kalau kita lihat sebelah kanan ini, kita akan imbangkanlah negatif 54 tambah 54. Kita akan imbangkan dia semula. Dia akan menjadi 154 tambah 2x kuasa 2 sama dengan 22x. So itu proses imbangan. Di sebelah kiri 154. 164 sorry. 164 lah kat sini ya. Sebelah kiri 164 tambah 2x kuasa 2 sama dengan 22x. Itu adalah proses muqabalah dia. So sorry tersilap agak situ. Okey. Kemudian kita lakukan proses ajabar sekali lagi. Kita maksud menambah itu, maksud bukan hanya kita tambah ya. So sebarang proses tu kita kena samakan kedua-dua belah. Jadi jika kita menolak 22x, maka di sebelah kanan pun kita menolak 22x di sebelah kanan ya. So masih lagi kita menambah sebanyak sama lah. Dalam proses ini, dalam bentuk ini kita mengurang sebanyak sama. Nah, kemudian kita akan dapat 164 tambah 2x kuasa 2 tolak 22x sama dengan kosong. Ini proses muqabalah sekali lagi lah. Jadi maksud sekarang ni ajabar wa muqabalah itu adalah kita menyelesaikan
satu persamaan ya, dengan melakukan kedua-dua proses aljabar dan muqabalah ya, menambah sebanyak sama dan mengimbangkan ya, persamaan. So itu nama asalnya aljabar ini. Dan ini adalah Abu Musa yang penulis buku Aljabar wa Muqabalah tu. So dia dilahirkan di Uzbek ya, di Uzbek, di Khawazim. That's why namakan Al-Khawazizmi ni. Dan dia dikenali sebagai bapa aljabar ya. Tadi Diophantus bapa aljabar klasik. Jadi bapa aljabar dikenal, kita dedikatkan kepada Abu Musa Al-Ja'fari ya, sebab dialah yang menulis memperkenalkan apa maksud aljabar itu. Diophantus tadi memperkenalkan beberapa simbol ya, that's why klasik. Dia juga sebenarnya adalah ahli astronomi dan geografi ya. Sebenarnya adalah STEM Al-Khawazizmi lah. Okey, jadi kita dah lihat hingga ke tamadun Mesir dan tamadun Arab, kebanyakannya menyelesaikan persamaan kuadratik dan ada juga peringkat kubik ya. Jadi seterusnya masalah penyelesaian persamaan aljabar itu diteruskan kepada tahap yang lebih tinggi ya. Jadi adalah perkembangan aljabar itu ya. Jadi kalau kita lihat aljabar Babylon, Mesir, Greek, China tu semuanya melibatkan penyelesaian kuadratik, dan tamadun Arab merupakan perpindahan ya, daripada penyelesaian kubik dan terusnya dipindahkan kepada ilmu aljabar itu ke Eropah, dan apabila sampai ke Eropah itulah terusnya berkembang kepada struktur aljabar nanti ya. Okey, so kita lihat beberapa contoh perkembangan daripada Arab ke Eropah itu. So kita lihat Omar Khayyam tahun 1079 dia telah mempertingkatkan kepada penyelesaian kubik ya, secara geometri. So mengenakan kaedah persilangan parabola dan bulatan ya. So penyelesaian dia secara geometri lah, daripada persilangan itulah kita dapat penyelesaian dia. Kemudian ini STEM Albania ya, Omar Khayyam ni jadi kena juga sebagai pakar POC dan syair ya. Kemudian kita ada Kashani, dia juga daripada Iran ini ya. So tahun 1380 hingga 1429 dia telah menyelesaikan penyelesaian kubik secara lelaran ya. So sekarang ni kalau kita ada dalam sistem persamaan terbitan misalnya, kita ada sistem lelaran Newton. Sebenarnya Newton tu mengambil idea daripada Kashani ya, penyelesaian secara lelaran ini. Kemudian kita pindah kepada Itali. So dia berpindah daripada Arab melalui Itali. So kita ada Shukar ya, ataupun Shukir itu memperkembangkan, mengitlakkan kaedah lelaran oleh Kashani tadi kepada sebarang polinomial ya. So kita boleh jumpalah satu contoh hasil penulisan oleh Shukir ni. Kaedah lelaran untuk polinomial yang diambil daripada Kashani tadi. Kemudian kita ada Tartaglia ini, Fontana Tartaglia itu dia telah menyelesaikan persamaan kubik ya, yang ditaja oleh Cardan. So Cardan itu juga adalah seorang mathematician daripada Itali. Dia telah membuat satu pertandingan penyelesaian kubik ya. So dalam persamaan itu Niccolo Tartaglia ini telah mendapat menyelesaikan masalah itu, dan dia telah menunjukkan penyelesaian dia kepada Cardan. Tapi Cardan telah menyimpan hasil Tartaglia itu dan disembunyikan, dan Cardan telah klaim bahawa dia yang menyelesaikan persamaan tersebut. So berlaku pergaduhan sedikitlah antara tahap plagiat tu telah berlaku pada zaman tersebut lagi telah berlaku ya. Maksudnya mencuri idea orang lain tu ya. So Cardan telah mencuri idea Tartaglia ini ya. Jadi Cardan pada tahun 1539 menyelesaikan persoalan kubik dalam buku ni lah, buku Great Art of Rules of Algebra tu. So sebenarnya dia dapat banyak idea daripada Tartaglia tadi, tapi dia yang menghasilkan buku tu lah. That's why berlaku pergaduhan tadi. Kemudian Vitti juga daripada Itali ini telah menyelesaikan persamaan darjah 45. So dia combine persamaan kubik dan quintic, so digabungkan dapat peringkat 45.
Kemudian kita ada jirat daripada Perancis itu. Dia menggunakan secara berulang-ulang untuk meneka persamaan darjah n mempunyai n punca. Ini juga akan penting yang membawa kepada teorem asasi aljabar. Ya. Daripada darjah n mempunyai n punca. Begitu juga dalam kompleks. Ya. Kalau sebarang persamaan n akan ada n punca. So itu hasil dia daripada jirat ini ya, pada tahun 1629. Kemudian discuss test juga dikenal sebagai bapa falsafah. Dia menggunakan punca positif untuk penyelesaian polinomial. So ini beberapa inilah ya yang contoh-contoh yang kita boleh lihat lah. Kemudian Newton menggunakan kaedah lelaran untuk numerical bagi punca. Ya, so itu kita ada kaedah Newton sekarang lah dalam persamaan pembezaan. So kita ada kaedah lelaran Newton. So Newton pada tahun 1669 tu dah hasil kaedah lelaran tu diambil daripada Kashani tadi. Ya. Kemudian Chisenhorst dia telah menggunakan gantian. So dia gantikan untuk menghapuskan peringkat tinggi itu dia menggunakan kaedah gantian itu dan dia dapat menyelesaikan beberapa persamaan polinomial darjah n ni. Kemudian kita ada Haley. Haley juga sebenarnya ahli matematik ya. So kita ada yang terkenal sekarang adalah komik Haley tu. So Haley pada tahun 1664 juga menyelesaikan persamaan lelaran ya, tapi menggunakan kaedah perkali bersimbol ni. Kemudian kita ada Bernoulli. So kalau anda ambil dalam numerical analysis itu kita ada Bernoulli method dan sebagainya. So dia juga sebenarnya juga involved dalam persamaan aljabar tu ya. So dia telah menggunakan kaedah nisbah yang melihat punca-punca yang berturutan ya. Kemudian kita ada Lagrange. So ini yang penting dalam struktur aljabar nanti adalah Lagrange. Dia menggunakan punca nyata persamaan polinomial kepada bentuk persamaan berlanjar ya. So Lagrange adalah mathematician daripada Perancis ya. So nanti kita akan jumpa satu teorem yang sangat penting dalam struktur aljabar tu kita namakan sebagai teorem Lagrange ya. So teorem Lagrange nanti kita akan guna banyak aplikasi dia nanti. Kemudian kita ada Gauss. Gauss telah membuktikan teorem asasi aljabar. Ini teorem yang sangat pentinglah dalam aljabar. Kita namakan sebagai teorem asasi aljabar. Setiap polinomial berkamalah mempunyai sekurang-kurangnya satu punca. Kemudian Cauchy telah memperluaskan dia dalam nombor kompleks. Setiap persamaan peringkat n mempunyai n punca. Itu daripada Gauss ni lah. Ya, so Gauss ni telah membuktikan teorem asasi aljabar. Kemudian kita ada Abel. Abel telah memperbaiki hasil-hasil daripada Gauss tu dan dia telah menunjukkan satu bukti, untuk penyelesaian aljabar ya, untuk peringkat yang lebih tinggi daripada 4 ya. So Abel ni sangat penting juga dalam struktur aljabar. Nanti kita akan ada satu struktur yang penting kita namakan sebagai kumpulan abilan ya. So kumpulan abilan itu diambil daripada Abel tu ya. Abel tu daripada Norway ya. So Norway tu yang maksudnya Norway lah. Gauss ni daripada Jerman ya. Perancis kalau tak salah ya. Okey, kemudian kita ada Cauchy ya. So Cauchy famous dengan complex number lah, nombor kompleks. So dia dikenal sebagai bapa kompleks number ni. Cauchy daripada Perancis tu dia telah menggunakan bilangan punca bagi satah kompleks. So that's why dia perkenalkan satah kompleks dan nombor kompleks lah daripada Cauchy ni. So kita ada teorem Cauchy yang penting dalam kompleks. Kemudian Galois. Galois telah memperkenalkan teori kumpulan. So dia telah perhatikan dalam kita menyelesaikan semua persamaan-persamaan aljabar tadi sama ada untuk sebarang peringkat n. So dia telah dapati bahawa kita boleh bina satu struktur baru yang dinamakan sebagai struktur kumpulan. Struktur kumpulan itulah yang kita akan lihat sekarang ni lah dalam struktur aljabar tu, struktur kumpulan dan secara umumnya kumpulan itu dapat menyelesaikan semua persamaan-persamaan aljabar tadi So dia dikenali sebagai bapa teori kumpulan sebab dialah yang perkenalkan teori kumpulan ini
So dia telah memperbaiki hasil daripada buku Abel tadi. So lepas dia dapat menyelesaikan dia tu, so dia pun berpusu-pusu lah. Dia tinggal di Belanda, satu kawasan yang agak berbukit ketika tu. So dia terjatuh daripada bukit sebab dia kayuh basikal terlalu laju pada waktu tu dan tercangkut dan dia mati sebab kemalangan basikal. Kemudian kita lihat Hamilton, dia telah memperbaiki lah, ada beberapa pembuktian Abel yang tak lengkap tu, dia telah lengkapkan lompang-lompang dalam pembuktian tu. So itu diberikan oleh Hamilton, ya. So Hamilton ni juga agak penting, ya, dia mempergunakan nanti kita akan lihat nantilah apa hasil untuk Hamilton ni. Kadang kita ada Silo yang telah memperbaiki lagi, memperlekatkan lagi juga pembuktian oleh Galois tu. Dalam teori kumpulan kita ada satu teorem yang kita namakan teorem Silo, untuk kita perkenalkan bagaimana kita perpindahkan orbit-orbit dalam kumpulan. So kita ada teorem Silo, tapi teorem Silo tu kita tak akan lihatlah kerana dia agak kompleks sedikit. So kalau anda berminat nanti anda boleh lihatlah teorem Silo ni. Kemudian kita ada Burnside menulis buku, dia telah memperbaiki hasil-hasil Galois tadi dan Abel. So dia telah menggunakan buku teorem grup peringkat terhingga, Theory of Group of Finite Order. So Burnside itu juga satu matematisi yang penting lah dalam teori kumpulan, sebab dia memperkhususkan dalam kumpulan terhingga. Jadi sekarang kita lihatlah apa dia teori kumpulan, yang diperkenalkan oleh Galois tu. So teori kumpulan ini dia merupakan satu teori yang membincangkan suatu set dengan satu operasi. Tapi operasi-operasi tersebut bukan sekadar operasi aritmetik yang kita guna pakai tambah tolak darab bahagi tu. So kita lihat dahulu perkembangan daripada aljabar tadi hanya penyelesaian melibatkan tambah tolak darab bahagi. Jadi apabila sampai kepada Galois memperhatikan kenapa tidak kita hanya menggunakan satu simbol yang boleh mengitlakkan ke semua operasi-operasi aritmetik itu. Jadi kita akan menggunakan satu operasi secara umumnya. So kita akan gunakan operasi bintang. So anda boleh lihat dalam mana-mana buku struktur aljabar, kebanyakannya akan menggunakan operasi bintang. So operasi bintang itu akan mewakili ke semua operasi-operasi aritmetik dan juga operasi-operasi lain yang akan kita jumpa nanti. So dia tidak sebarang satu operasi ini boleh secara umumnya untuk mana-mana operasi nanti. Jadi disebabkan kita hanya menggunakan operasi bintang sahaja yang mewakili apa sahaja operasi yang dikenal juga sebagai operasi D2, maka kebiasaannya struktur aljabar ini dalam teori kumpulan dia bersifat abstrak. Maksud dia secara abstrak lah, tak boleh kita lihat secara nyata. Kerana dia boleh mewakili sebarang operasi. Ataupun kita juga dikenali sebagai ni skala. That's why struktur aljabar juga dikenali sebagai aljabar ni skala. Ni itu dalam bahasa Melayu bermaksud tidak skala, maksud dia tak ada scale, tak ada yang kita boleh lihat. So that's why kita kata aljabar ni skala, ataupun dia berbentuk mujarad. Mujarad abstrak jugalah, tak nampak di nyata. Jadi oleh yang demikian, kumpulan ini kita tidak merujuk sebagai aljabar. Jadi kita merujuk sebagai aljabar ni skala ataupun struktur aljabar. Jadi kursus yang akan kita lihat ini adalah kursus struktur aljabar, merupakan satu kajian mengenai set dengan satu operasi secara umum. Dan kebanyakan dia akan melibatkan abstrak ini, ni skala yang tak dapat dilihat secara nyata. Itu dia khusus struktur aljabar. Kajian mengenai suatu set dengan suatu operasi secara umum. Jadi kita lihat perkembangan struktur aljabar ini. Kita ada contoh-contoh struktur aljabar ni adalah aljabar Octonian yang dikenalkan sebagai Cayley. Octonian itu ada maksud dia berdasarkan dasar 8, octo.
okta lah, kemudian oleh 8 ya, Kelly. Kemudian kita ada aljabar matrix juga dikenakan oleh Kelly pada tahun 1854. Ya, kita ada aljabar matrix yang kita lihat dalam aljabar linear tu. Kemudian kita ada aljabar set oleh Boole, yang famous juga dengan Boolean algebra tu. So itu aljabar set. Kemudian kita ada aljabar vektor dikenakan oleh Maxwell. Ya. Kemudian kita ada aljabar hyperkompleks oleh Grassmann daripada Jerman 1884. So kita lihat selepas kurun yang ke-16 tu, kita telah ada kepelbagaian aljabar. Ya. Aljabar Ottonian, matrix, aljabar set, aljabar vektor, aljabar hyperkompleks, aljabar Quaternion oleh Hamilton yang tadi yang daripada Island tadi, Hamilton ya, memperkenalkan aljabar Quaternion, peringkat 4. So Quaternion tu dia perluasan daripada aljabar kompleks. Hyperkompleks juga ada perluasan daripada kompleks oleh Cauchy tadilah. Quaternion pun perluasan daripada Cauchy juga, aljabar Quaternion. Kemudian kita juga ada aljabar linear oleh Peano. So yang anda lihat dalam tahun 1 tu aljabar Peano. So itulah perkembangan aljabar-aljabar selepas daripada Galois tadi. Kemudian untuk struktur aljabar yang akan kita lihat nanti, kita boleh pecahkan kepada dua struktur utama, iaitu yang pertama ialah kumpulanan. Kumpulanan itu boleh diperhalusi kepada semi-kumpulan dan boleh juga diteruskan perhalusi pada monoid, dan akhirnya kita akan dapat kumpulan. So ini struktur yang pertama yang kita lihat. Kemudian daripada struktur aljabar kita akan lihat kepada gelanggang, diperhalusi kepada medan, unggulan, modul, dan akhirnya boleh juga membentuk kumpulan. Jadi semalam saya dah berikan maklum mengenai kandungan khusus struktur aljabar tu. Ada dua struktur utama, iaitu gelanggang dan juga kumpulan. So kita akan kaji kumpulan ini dan kemudian ini kita akan kaji gelanggang. So dalam buku Lee yang akan kita gunakan, kita akan gunakan itu chapter 1 dia mengenai pengenalan, dan kemudian chapter 2 dia bermula dengan kumpulan lah. So kita akan kaji kumpulan sampai bab 6, kemudian bab 7 dia mengenai gelanggang nanti. So ada daripada buku tu lah kita akan lihat pendekatan dia. Okey, kemudian teori kumpulan juga kita boleh pecahkan kepada dua, iaitu teori kumpulan terhingga yang diperkenalkan oleh Galois dan juga kumpulan tak terhingga yang diperkenalkan oleh Kelly. Dan daripada kumpulan tak terhingga itu dibentuk satu lagi bidang baru yang kita namakan sebagai teori kumpulan kombinatorik yang diperkenalkan oleh Max Stan pada tahun 1900 ya. So ini ada bidang yang baru lagi lah, 100 tahun. Jadi untuk Galois tu kumpulan terhingga yang tadi kita dah lihat, dia telah menulis buku oleh Burnside ya, untuk buku kumpulan terhingga. Kemudian tak terhingga oleh Kelly. So ada dua kumpulan baru. So Max Stan ini dikenali sebagai bapa teori kumpulan kombinatorik. Kombinatorik ini bermaksud combine ya. So combine, menggabungkan kepelbagaian idea ya. So dia ada kombinatorik tu. Dia telah combine pelbagai konsep dalam bidang-bidang matematik yang lain untuk mengkaji kumpulan. Untuk teori gelanggang pula, kita boleh pecahkan kepada dua juga, kepada tiga ya. Yang pertama kita namakan gelanggang kalis tukar tertib. Kemudian kita ada mandala. Gelanggang kalis tukar tertib itu kita boleh perkenalkan pula mandala integer. Dari mandala juga kita akan dapat mandala integer. Mandala tu domain ya. Kalau kita ada domain, bahasa Melayu kita sebagai mandala. So kita ada range domain tu. So itu sebenarnya mandala. Daripada mandala kita perkenalkan pada medan ya. So medan ni sangat penting. Akhirnya kita pada medan terhingga ya. Kemudian juga kita ada gelanggang pembahagian ataupun medan pencong ya. So untuk komponen gelanggang kita akan kaji secara umumnya teori gelanggang kalis tukar tertib, dan kemudian sedikit medan ya. So kita tak akan pergi kepada detail untuk mandala integer dan mandala ni lah. Mungkin kita tak sempat pergi. So just kita akan kaji teori gelanggang dan gelanggang kalis tukar tertib serta medan. Okey, so itu saja untuk tajuk perkembangan struktur aljabar ni.
Okey, ada apa-apa persoalan untuk tajuk hari ini? Tak ada. Oh, sorry. Ada persoalan untuk hari ini? Sorry, saya tak tertutup mic tadi. So, kita dah lihat semalam pengenalan dia dan hari ini bagaimana kita perkembangkan kepada struktur aljabar itu. Jadi, kita akan mulakan pada minggu hadapan. Yang pertamanya adalah kita akan lihat pengenalan dia sebab kumpulan dan juga gelanggang itu terbentuk daripada set dan juga satu operasi. Jadi untuk bab 1 pada minggu hadapan, kuliah 1, kita akan kita akan review semula set dan kemudiannya kita akan lihat pula operasi bintang yang akan kita perkenalkan. Operasi bintang tu boleh mewakili sebarang operasi dan akhirnya kita akan pergi kepada kumpulan untuk bahagian komponen yang pertama, struktur yang pertama dan akhirnya untuk struktur gelanggang. So untuk minggu hadapan anda boleh lihat buku Lee dan boleh mulakanlah dengan chapter 1, bab 1 dalam buku Lee. Okey, so ada apa-apa persoalan untuk hari ini? Tak ada. Ya? Tak ada. Tak ada. Okey, so saya ingat hari ini pun cuma sejarah dia, so tak ada apa yang ni lah. So yang penting bermula minggu hadapan ya. So untuk minggu hadapan saya akan uploadkan dahulu nota dia minggu hadapan lah, lebih awal ya. So tapi anda boleh mulakan dengan buku Lee itulah chapter 1 dia. Ya. Okey, so kita akan jumpa semula hari Rabu depan ya, pukul 9. Okey. Dan saya akan uploadkan nota ni selepas ni ya. Okey, Prof. Okey then. Kita jumpa hari Rabu depan ya. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih, Prof. Okay, salam. Terima kasih, Prof. Okey. Terima kasih, Prof.